Jom dengarkan Santai bersama Ustaz Said di Manis FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bersama saya lagi Ustaz Said Muhammad Nur Hisham bin Tuan Padang dalam Santai bersama Ustaz Said. Terima kasih kepada sahabat-sahabat pendengar tengah bawa kereta nak pergi kerja, nak hantar anak sekolah ataupun ada hak duduk di pejabat dah. Alhamdulillah perkongsian-perkongsian di Manis FM ini moga-moga ada manfaat insya-Allah. Bila kita dekat dengan musim haji, kita musim biasa orang ibadat korban, selalunya diulang kaji berkenaan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ni seorang Nabi yang hebat. Kalau ada hak dalam kereta suami dia Abang Him, suami nama Ibrahim tu, tengoklah kat dia sikit. Oh abang, hebatnya nama Ibrahim ni bang. Memang Nabi Ibrahim hebat tak hebat dia, 69 kali nama dia disebut di dalam Al-Quran. Masya Allah, dalam 25 surah dalam Al-Quran. Dan Nabi Ibrahim ini salah seorang daripada Rasul Ulul Azmi. Apa dia Ulul Azmi? Kita wajib beriman dengan 25 orang Rasul. Dalam 25 ni dia ada top 5. Ada 5 yang paling hebat di kalangan 25. Salah seorang daripada 5 ini ialah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sudah pasti yang paling top sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita renung Nabi Ibrahim ni, dia sebenarnya dia hidup dia ataupun dakwah dia selama 2 zaman. Kalau Nabi Muhammad 2 zaman juga, zaman Mekah kemudian hijrah, zaman Madinah, ada 2 zaman. Kalau Nabi Ibrahim juga 2 zaman, sebelum dan selepas hijrah. Bahkan disebut oleh para ulama bahawa Nabi Ibrahim ialah Nabi yang pertama hijrah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana kampung asal dia? Nabi Ibrahim ni dia dilantik menjadi Nabi masa usia masih muda lagi. Iaitulah di kampung asal dia, di negeri asal dia, nama negeri Babil. Bukan Babe. Babe tu tak dengar cakap Babe. Tapi Babil, orang putih sebut Babylon. Di mana Babylon ataupun Babil ini? Di negara, kalau sekarang ni kita sebut negara Iraq lah. Jadi di situ Nabi Ibrahim mula berdakwah. Dan Nabi Ibrahim ini dia berhadapan dengan 3 sasaran dakwah yang utama di awal dakwah dia. Saya sebut ni supaya kita jadi ulang kaji. Kita musim nak korban, musim raya haji, orang pergi ke Mekah melontar. Ia berkait dengan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam di Mina, di Muzdalifah. Jadi Nabi Ibrahim ni awal-awal dia berhadapan dengan 3 sasaran dakwah. Yang pertama ialah dalam keluarga sendiri. Dia berhadapan dengan ayah dia sendiri. Ayah Nabi Ibrahim ni dia adalah penyembah berhala. Bukan sahaja dia sembah berhala, ayah dia juga hak tukang buat patung, jual patung, orang beli dan orang sembah. Tukang buat Tuhan ni power. Tukang buat Tuhan. Dan ayah dia namanya Azar. Ini disebut dalam surah Al-An'am. Tapi yang menariknya, kalau kita tengok, ayah Nabi Ibrahim sendiri marah pada Nabi Ibrahim bila ajak sembah Allah. Agak-agak sebab apa? Yelah ustaz, dah Tuhan dia kan duduk sembah selama ni. Bukan saja Tuhan sebenarnya. Sebab kalau suruh sembah Allah, jangan sembah patung, itu mengganggu bisnes ayah, mengganggu lubang duit rupanya. Itu yang dia orang marah. Dia marah nak ke Nabi Ibrahim, ajak sembah Allah. Dia lama dah projek buat Tuhan, orang beli Tuhan. Jadi ni suruh sembah Tuhan lain, marahlah dia. Dan inilah juga sebenarnya Abu Jahal ketika dia marah sangat pada Nabi Muhammad berdakwah kat Mekah. Sebab di Mekah ni kat keliling Kaabah tu ada dalam 360 berhala patung. Di setiap berhala ni ada tabung duit. Jadi orang yang disembah patung, dia letak pitih situ. Abu Jahal yang dapat benefit, Abu Jahal yang ambil duit tu. Sebab tu antara sebab dia marah sangat kat Muhammad ni ialah sebab apa? Sebab sakau tersekat dia punya lubang duit dia. Dan itulah yang orang-orang yang tak suka pada Islam, itu antara sebab dia setengah musuh-musuh Islam ni. Sebab bila Islam kuat, Islam diamalkan, riba tak boleh dah. Bila Islam ni diamalkan, arak tak boleh minum, judi tak boleh, pelacuran tak boleh, nak joget-joget, nak melampau zina tak boleh. Jadi sumber duit itu terganggu. Ini antara sebab orang tak suka kepada Islam. Sebab kendak-kendak nafsu yang dia nak develop jadi sumber duit terhalang. Okey, balik pada ayah Nabi Ibrahim. Dia tukang buat patung, dia tukang jual. Nabi Ibrahim tanya ayah, sebab apa? Dengan bahasa yang lembut dan akhlak, dia tanya ayah dia. Dia dakwah pada ayah, sebab apa ayah sembah perkara yang tak mendengar, tak melihat, tak boleh beri mudarat, tak boleh beri
beri manfaat. Bapa ayah sembah dia. Ayah dia kata, mu ni Ibrahim, mu tak suka pada Tuhan aku. Aku dari dulu lagi, tok nenek, dari dulu kini selamanya aku duk sembah patung ni. Mu Ibrahim marah kat aku. Bapa? Lalu ayah dia halau Nabi Ibrahim. Dan sahabat-sahabat pendengar, dialah dah ayah halau sebab nak cerita Islam. Nabi Ibrahim berkorban kerana Allah. Tak apalah, dia berhadapan dengan kaum dia pula. Dia tanya kaum dia sebab apa sembah, perkara tak mendengar, tak melihat. Dan ada kisah menarik apabila kaum dia pergi ke satu pesta hari keraian. Nabi Ibrahim ambil kapak, dia pergi tutuh, dia pergi pecahkan patung-patung berhala dalam negeri dia tu. Dia pecah habis, hacur lebur. Faja'alahum juzadan, hacur habis. Dan dia tinggal kapak itu di patung berhala yang paling besar. Jadi bila kaum dia balik, ni saya nak sebut satu benda. Bila kaum dia balik, dia tengok patung-patung hacur tadi. Ayat Quran sebut, qalu man fa'ala hadha bi alihatina. Allahu akbar. Kaum dia tengok hacur, dia kata benda, siapa buat pada Tuhan-Tuhan kami ni? Dia tengok hacur dah, panggil Tuhan juga. Teruk manusia Tahu dah salah, tahu dah kena tipu, tahu dah kena kencing, dia kata betul juga. Tahu dah benda salah, dia kata betul juga. Tahu dah patung tu hacur lebur dah, tak boleh nak pertahan diri pun. Dia Quran sebut kaum ni panggil Tuhan lagi. Man fa'ala hadha bi alihatina. Siapa ni buat kat Tuhan-Tuhan kita ni, panggil Tuhan. Nabi Ibrahim kata, mu tanyalah hak paling besar tu, kalau boleh cakap tu kapak dekat dia tu. In kanu yantiqun, kita tanya dia. Lalu sekali lagi kaum dia tunduk sebab dia tahu dia bodoh. Dia tahu dia salah, tak boleh nak jawab. Tuhan nak bela diri pun tak boleh, nak cakap pun tak boleh. Dan sasaran ketiga di peringkat awal, Nabi Ibrahim berhadapan dengan pemerintah Babel sendiri yang mengaku jadi Tuhan. Nabi Ibrahim ke dakwah dia, marilah Tuhan yang sebenar ialah Tuhan yang menciptakan kita, menghidupkan dan mematikan kita. Raja tadi dia kata, aku pun boleh menghidupkan dan mematikan. Dia pun panggil dua orang banduan. Dia kata, hak ning bunuh, hak ning bebaskan. Lalu hak ni pun kena bunuh, ni baik-baik. Kata, tengok aku pun menghidupkan dan mematikan. Bila Nabi Ibrahim kata Allah menghidupkan, dia hujah nak sebut bodoh kan, kasar sangat. Fabuhital ladzi kafar, maknanya hujah. Apa benda hujah gini? Saya pun menghidupkan dan mematikan, saya ni saya bunuh, ni saya kata bebas, saya pun. Hujah dia tak cerdik. Siapa tak beli barang, dia tak kena bayar lah. Memang dah dia tak beli barang, dia tak payah bayar lah. Jadi lalu Nabi Ibrahim kata, Allah mendatangkan matahari dari sebelah timur, menurunkan ke sebelah barat. Cuba kamu naikkan matahari dari sebelah barat kalau mengaku jadi Tuhan. Sekali lagi dia pun tak boleh nak jawab, tak kata apa. Dan puak-puak ni zaman Nabi Ibrahim, bila mereka tak boleh berhujah, mereka main kasar. Mereka tak boleh nak lawan hujah dah, tak ada dah hujah. Mereka main kasar selalu. Tangkap Ibrahim, nyala api, lalu diheret Nabi Ibrahim ke dalam api. Ini pengorbanan Nabi Ibrahim. Kita kena tengok bahawa perjuangan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, akidah, walaupun dia seorang, dia berhadapan dengan semua golongan ini, tapi dia tetap istiqamah dengan apa yang dia bawa. Akhirnya diheret ke dalam api. Nabi Ibrahim sebut satu doa. Saya nak ajak sahabat-sahabat baca sekali. Ini doa Nabi Ibrahim yang sangat hebat. Nabi Muhammad pun baca ketika Madinah dikepung, lalu mendapat pertolongan Allah. Nabi Ibrahim pun Allah Ta'ala tolong. Selepas baca doa ni, api tadi tidak membakar. Nabi Ibrahim keluar dengan selamat. Nabi Ibrahim baca benda, hasbunallah wa ni'mal wakil. Lalu datanglah pertolongan Allah. Nabi Muhammad masa Madinah dikepung oleh musuh-musuh Islam pun, Nabi Muhammad baca, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, sebaik-baik kita nak bertawakal, nak berserah. Jadi kita mungkin dalam kehidupan hari ni, kita nak berhidup masjid, orang kacau, orang ganggu. Kita nak bisnes, ada orang nak sabotah, nak khianat. Kita nak berkeluarga, kita kat tempat kerja ada orang dengki, khianat. Apa yang kita baca? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sekadar itu dulu dari saya. Moga-moga ada manfaatnya, insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manis apa dah? Santai bersama Ustaz Said setiap Ahad hingga Khamis jam 7.30 pagi dan ulangan 5.30 petang hanya di Manis FM, Gaya Pantai Timur.